Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar sains tingkatan 4. So, hari ini kita akan belajar secara offline. Okey, sebab cikgu ada kursus. So, hari ini kita tengok ya soalan bahagian B yang dah kamu buat. Okey, cuba kamu tengok. Okey, soalan ini. Okey, soalan struktur dia ada 15 markah. Okey, rajah 1 menunjukkan suatu eksperimen yang dijalankan untuk mengkaji ketahanan kakisan bagi aloi. So, kalau kamu lihat, bila tengok saja soalan, gariskan dia punya tujuan. Mengkaji, okay, yang ini untuk mengkaji ketahanan kakisan bagi aloi. So, kalau tengok dekat sini, ini ada pakai baku besi, yang ini pakai paku keluli. Okey. So, kamu ingat, tahan kakisan mengenai pengaratan. Okey. Kemudian kamu tengok gambar. Okey, jadual gambar dah tengok jadual. Okey, so dia bagi jadual macam ini. Okey, jenis paku sebelah kiri. So, maksudnya jenis paku ni adalah pemboleh ubah yang dimanipulasikan. MV, manipulated variable. Okey, manipulasi. Okey, so jenis paku kamu ada paku keluli dan paku besi. Okey, pemerhatian. So, pemerhatian ini adalah kamu punya perubahan lah. Okey, ini adalah kamu punya RV. Okey, yang ini adalah kamu punya RV. So, kamu nak tengok pemerhatian apa? Pemerhatian selepas 1 minggu ke atas paku. Okey, kalau paku keluli dia tiada perubahan, paku besi dia akan wujud pepejal perang. Okey, pepejal perang akan terhasil. So, kamu tahu bahawa paku keluli ni adalah sejenis aloi. Manakala paku besi ini adalah logam tulen. Okay, so dah nampak kan? So kita dah tahu. Cikgu dah pernah ajar. Paku keluli adalah aloi tahan kakisan. Paku besi ialah logam tulen yang mana dia akan berlakunya kakisan. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Berdasarkan rajah, nyatakan satu hipotesis bagi soalan ini. Okay, ingat tak cikgu cakap apa? Kalau pakai hipotesis, tolong guna jika MV. So, kamu nak buat apa? Jika paku. So, cikgu, saya nak buat paku keluli boleh? Boleh? Kamu pilihlah mana-mana satu paku yang kamu nak. Okey. Jika tebal sangat dia. Sekejap ya, cikgu ubah dia punya size. Okay. Jika paku keluli, ikut je cikgu dulu ya. Jika paku keluli, maka apa yang berlaku? Pengaratan ke tidak? Paku keluli tiada pengaratan. Ataupun kamu nak buat jika paku besi, maka pengaratan akan berlaku. Okey. Tiada pengaratan, ada pengaratan, ini yang kita panggil dia adalah RV yang nampak. RV yang tak nampak. Okey, RV yang tak nampak. So, kalau kamu kata mengenai pepejal perang terhasil ke, tiada perubahan ke, itu adalah kamu punya pemerhatian yang nampak. Ini adalah RV yang kamu nampak. Okey, kalau dia pengaratan berlaku, pengaratan tak berlaku, itu kita panggil RV yang tak nampak. Okey, maka sekiranya pelajar, kalau kamu buat RV ini, RV yang nampak, contoh, cikgu bagi satu contohnya. Jika paku keluli, maka kamu buat sini. Ini RV nampak kan? Maka tiada perubahan. Kalau kamu stop macam sini, salah. Sebab kamu kena letakkan situasi. Jika paku keluli, maka tiada perubahan bila kamu buat apa? Apabila direndam di dalam air. Faham tak? Faham ya? So, kalau RV itu tak nampak, kamu tak perlu letakkan situasi. Situasi tu maksudnya kamu buat apa dekat paku tu sampai dia tak berkarat? Kamu rendam dalam air.
Tapi kalau kamu buat RV itu tak nampak, contohnya kamu nak tengok tahan takisan ke tak, pengaratan tu berlaku ke tidak. Okey, yang ini. Cikgu macam mana kami nak tahu itu RV tak nampak? Kamu tengok pada soalan. Ketahanan kaki san. Itu adalah RV yang tak nampak. Okey. So, kalau RV itu tak nampak, tak perlu buat situasi. Sekiranya RV itu nampak, okey, RV itu nampak, silalah buat letakkan situasi. Okey. So, kita pergi kepada soalan yang B. Okey, apakah faktor yang ditetapkan dalam eksperimen ni? Maksud ditetapkan ini maksudnya adalah yang dimalarkan. Dimalarkan tu maksudnya apa yang kamu buat sama sepanjang eksperimen. Mesti buat sama masa eksperimen. So, kalau kamu lihat kedua-dua ini kamu rendam di dalam air. So, air itu apa kita panggil? Jenis. Jenis apa? Larutan. Cikgu, kalau saya nak buat isi padu larutan boleh? Boleh. Isi padu larutan. Okey, ataupun kamu nak kata bilangan paku pun boleh. Okey, bilangan paku, jisim paku. Okey, nyatakan pemboleh ubah yang bergerak balas. So, tak kisahlah. Kamu kalau bergerak balas ni, kamu nak buat RV yang nampak ataupun RV yang tak nampak, pemboleh ubah bergerak balas yang nampak ataupun yang tak nampak, dua-dua pun diterima. So, kalau RV yang tak nampak, kamu akan tulis kat sini pengaratan paku, ya, ataupun kakisan, ketahanan kakisan. Okey, so ataupun kamu nak kata RV yang nampak. So kalau RV yang nampak, kamu boleh buat kehadiran pepejal perang. Okey, ataupun kamu nak tulis perubahan paku. Okey, nampak ya? So, boleh ya? So, pemboleh ubah bergerak balas ni, kamu boleh buat dua. Sama ada yang nampak ataupun yang tak nampak. Okey. So, tandakan right bagi yang boleh menggantikan paku kelili. So, kamu tahu paku kelili ni alloy. So, antara gangsa, zinc dengan plumber, mana alloy? Nampak gayanya gangsa sajalah. Gangsa ini adalah alloy. Okey. Pergi kepada soalan E. Pada pendapat anda, mengapa jambatan dibuat daripada keluli? Kenapa tak buat pakai paku besi, jenis besi ke? Logam-logam yang biasa ke? Sebab kita nak bagi dia lebih tidak ataupun lambat berkarat. Ataupun kamu nak cakap dia lebih kuat. Ataupun kamu nak cakap dia ketahanan kakisan yang tinggi. Mana-mana satu saja ya. Kamu buat satu sahaja. Okey, kemudian soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 ini kalau kamu lihat mengenai inisia. Apa-apa cikgu cakap apa tadi? Apa-apa pun, baca dulu tujuan soalan. Okey, mengkaji hubungan antara jisim dan inisia. Jisim. So, nampak dah kat sini. Jisim ni adalah kamu punya manipulasi. Inisia ni adalah kamu punya pemboleh ubah yang bergerak balas. Tapi pemboleh ubah bergerak balas yang nampak ke yang tak nampak? So, ini adalah RV yang tak nampak. Macam mana pula RV yang nampak? Kamu tengok pada jadual. Okey. So, kalau kita tengok gambar ni dulu. Gambar yang A, baldi A kosong. Baldi yang B dia ada 200 gram pasir. Okey, so tengok yang ini. Kalau baldi yang kosong, masa yang diambil untuk berhenti berayun 2 minit je. Tapi kalau baldi yang berat, dia ambil masa lagi lama, 6 minit. Masa yang diambil untuk baldi berhenti berayun inilah yang kita panggil RV nampak. So RV tak nampak dia apa tadi? Inertia. Okey. Berdasarkan rajah, nyatakan satu pemerhatian. Dia nak pemerhatian. Apa maksud pemerhatian? Pemerhatian yang kamu nampak lah. Kamu tengok apa? Kamu nampak baldi A. Okey. Ataupun kamu nak cakap baldi A ni yang kosong. Okey. Baldi kosong mengambil masa yang cepat untuk berhenti berayun. Ataupun kamu nak cakap B.
baldi yang berisi pasir, okey, baldi yang berisi pasir berhenti berayun lebih lama. Itu sahaja. Okey. So, kalau kamu nak buat perbandingan pun boleh. Berbanding baldi yang kosong pun boleh. Okey. So, cikgu buat satu ya. Okey. Masa yang diambil untuk baldi berat, kamu nak kata. Baldi berisi pasir lah. Sebab kamu nampak benda tu. Okey, berisi pasir. Berhenti berayun lebih lambat ataupun lebih lama berbanding baldi kosong. Okey. Bila kamu buat inference pula, apa itu inference? Inference tu adalah sebab kepada pemerhatian. Kenapa baldi yang berat ni dia lambat untuk berhenti berayun? Cikgu cakap apa? Salin balik pemerhatian yang sampai berbanding ni jangan buat. Sampai ini jangan buat. Okey? So, sampai yang ini kamu jangan buat. Okey. So, salin balik. Masa yang diambil untuk baldi berisi pasir berhenti berayun lebih lama kerana mesti ada perkataan kerana. Okey, kerana apa? Kerana kamu tengok kepada RV yang tak nampak. So, kalau makin berat, inisialnya lebih besar. Inisial tu mana cikgu? Yang atas tadi. RV yang tak nampak. Okey, RV yang tak nampak. Kamu kaitkan dengan RV yang tak nampak. Okey, lebih lama kerana inisial yang lebih besar. Okey, cantik dah. Okey. So, kalaulah dekat sini, kamu nak buat tentang baldi kosong, pemerhatian dengan inference kena correlate. Correlate tu maksudnya kena sama. Kalau dekat atas, kamu cakap tentang baldi yang berisi pasir. So, untuk inference pun, kamu kena cakap tentang baldi berisi pasir. Jangan pula atas kamu cakap berisi pasir, bawah kamu kata baldi kosong. Dah tak boleh sama. Sebab dia kata kat sini berdasarkan pemerhatian anda di 2A. Berdasarkan pemerhatian kamu dekat 2A. Okey, nampak ya? Faham ya? Okey. So, kalau kamu nak buat sebaliknya pun tak ada masalah. Buatlah terbalik-balik. Contohnya kalau pemerhatian kamu kata, masa yang diambil untuk baldi kosong berhenti berayun lebih cepat. Okey. Berbanding baldi yang berisi pasir. Ataupun dalam inference, kamu salin balik yang tadi, masa yang diambil untuk baldi kosong berhenti berayun lebih cepat kerana inisial yang lebih kecil. Lawan besar adalah kecil. Okey, boleh ya? Saya tengok ramai yang salah yang bahagian sini. Okey, pergi kepada nyatakan definisi. Cikgu dah cakap, kalau definisi, kamu salinlah apa yang dia minta. Dia salin inisial. So, kamu tulislah inisial, perkataan inisial. So, inisial ialah, dia adalah satu apa? Dia adalah suatu keadaan. So, keadaan yang kamu nampak apa? Kamu nampak apa? Kalau ada inisial tu, besar tu maksudnya, masa yang diambil untuk berhenti berayun ni lebih lama ke lebih cepat? Yang ni. Kalau ini inisial kecil, ini inisial besar. So, kalau kamu ambil yang ini. Contohnya kamu nak ambil yang inisial yang besar. So, inisial besar ni masa yang diambil baldi berhenti berayun lebih lama. Okey, lebih lama. Okey. So, macam mana nak buat ayatnya? Inisial ialah keadaan. Ni mesti tulis ya. Keadaan ke, bahan ke, proses. Tapi inisial adalah satu keadaan. So, keadaan yang menghasilkan masa yang diambil untuk berhenti
berayun lebih lama ke lebih cepat? Lebih lama. Okey. Cikgu nak ambil yang lebih lama. Sebab cikgu nak letakkan situasi cikgu apabila baldi yang berisi pasir dihayunkan. Nampak tak? Apa masalah kamu? Masalah kamu adalah kamu tidak buat perkataan ini. Macam cikgu dah ajar banyak kali. Initial ialah dia keadaan ke prosesor, dia adalah keadaan. Yang ini apa? Menghasilkan masa yang diambil berayun lebih lama. Ini adalah RV yang nampak. Yang ini pula adalah situasi. Cikgu, boleh tak saya nak buat untuk masa yang diambil lebih cepat? Boleh, tapi situasi ni kamu cakap lah. Apabila baldi yang kosong diayunkan. Contohnya kan, initial ialah keadaan yang menghasilkan masa yang diambil untuk berhenti berayun lebih cepat. Apabila baldi yang kosong dihayunkan. Itu sebaliknya. So, maksudnya sekarang ni, apa-apa pun, perkataan yang pertama, kamu tengok apa perkataan yang dia bagi. Ialah, dia keadaan ke, dia proses ke, situasi ke apa? Keadaan. Yang ini adalah kamu punya RV. Apa yang kamu nampak RV kamu? Tapi pastikan kamu ambil RV yang nampak. RV yang nampak. So, RV yang nampak kamu adalah masa diambil untuk berhenti berayun. So, ambil masa berhenti berayun yang lama. Contoh. So, ambil lah masa yang lama. Kemudian yang ini, bawah ini adalah situasi. Keadaan dia. Okey, boleh ya? Okey, soalan nombor D. Okey, soalan D dia kata rajah 2 menunjukkan seorang lelaki menolak troli P dengan Q. So, P ni dia umpama baldi yang kosong tadilah. Troli Q ni umpama baldi yang berisi pasir tadilah. So, antara yang mana, troli mana yang susah nak tolak? Confirm lah troli yang ada banyak barang yang berat. So, troli apa? Kamu jawab troli Q dah dapat markah. Tapi, kalau kamu troli P, salah lah. Nampak tak? Troli Q dah dapat markah. Yang ini kamu dah jawab dia ni dah satu markah. Senang sangat. Tapi, tak nak buat. Okey? Kemudian troli Q. Kemudian dia kata terangkan bagaimana konsep inisial. Dia tanya tentang konsep inisial. So, kamu kena cakap ada perkataan inisial kat dalam ni. Okey? Maksudnya, semakin meningkat masa, semakin meningkat jisim objek, semakin meningkat inisial. Okey, maksudnya semakin susah untuk digerakkan. Semakin sukar digerakkan. Okey. Nak mu cakap tentang inisial ni, dapatlah markah lagi satu. Selalunya pelajar jawab dapat P1 ni lah. Kamu jawab troli Q, dah dapat satu markah. Okey, pergi kepada soalan nombor 3. Okey, soalan last ya. Okey, soalan nombor 3. Yang ini pun sama. Ramai sangat yang salah. Okey, tengok apa beza jawapan kamu dengan jawapan saya. Tuliskan jawapan kamu yang betul ya. Okay, jadual 3 menunjukkan keadaan potongan pisang yang disimpan di dalam dua bekas yang berlainan. Selepas 2 jam, pemerhatian dibuat daripada rupa potongan pisang tersebut. So, kita ada bekas P dan bekas Q. Yang ini keadaan awal pisang lah. So, bila dia terdedah kepada udara, kamu nampak dia ada tompok-tompok-tompok. Okay, kalau yang kamu nampak ini, dia rendam dalam jus lemon, dia keadaan dia sama macam keadaan awal. Okay, nyatakan pemerhatian. So, keadaan apa? Apa yang dia nak tengok pemerhatian dia? Dia nak tengok rupa potongan pisang. So, ini adalah rupa potongan pisang kamu pada kamu punya apa namanya kita panggil? Rupa potongan pisang ni kamu punya RV kamu. So, apa yang kamu nak buat? Contohnya, rupa potongan pisang. Saya nak buat dalam bekas Q. Contoh ya. Rupa potongan pisang. Sebab dari ni dah memang cakap bekas Q.
So, bila dia kata memang dalam bekas Q, so boleh tak kamu cakap tentang P? Tak boleh. Kamu hanya cakap dalam bekas Q sahaja. So, rupa potongan pisang sama seperti keadaan asal. Dah, siap. Kalau kamu jawab P, salah. Sebab soalan dia nak bekas Q sahaja. Okey, pergi kepada soalan yang kedua. Nyatakan faktor yang ditetapkan dalam eksperimen ni. Cikgu cakap apa yang ditetapkan tadi? Yang dimalakan. Okey, so kamu nak buat contohnya jenis buah. Ataupun kamu nak buat saiz potongan. Yang ini saiz potongan. Ramah yang betul. Okey. Berdasarkan aktiviti di atas, nyatakan definisi secara operasi bagi bahan antioksidan. Cikgu cakap apa definisi? Salin balik apa yang ditanya. So, perkataan yang ditanya adalah bahan antioksidan. So, bahan antioksidan ialah sejenis apa? Dia adalah sejenis bahan. So, bahan yang ambil RV. RV kamu apa? RV kamu siapa apa? Rupa potongan pisang ataupun keadaan potongan pisang yang menghasilkan keadaan potongan pisang yang sama. Betul tak? Bahan antioksidan ni dia menyebabkan potongan pisang bila direndam kat dalam tu dia punya keadaan sama. Okey. So, keadaan yang sama seperti keadaan asal. Okey, keadaan asal apabila mesti tuliskan situasi. Apabila ni situasi, apabila direndam. Okey, yang mana satu bahan antioksidan? Direndam dalam jus lemon ke yang terdedah kepada udara? Jus lemon. So, apabila direndam di dalam jus lemon. Okey, dah siap. Okey, pergi kepada soalan yang seterusnya. Okey, beri satu contoh lain bahan antioksidan. Maksudnya, bila dia minta bahan antioksidan yang lain, kamu bagi jenis pelarut. Janganlah kamu bagi buah. Buah delima lah. Buah apple lah. Buah oren lah. Contoh kalau kamu nak buah, boleh buat buah. So, kamu buatlah jus delima. Contoh. Bukan buah delima. Okey, apa-apa larutan yang masam, bagilah. Okey, ataupun kamu nak kata larutan garam ke larutan cuka ke. Masam kan? Okey. Okey, kenapa dia kata terangkan? Okey, bagaimana? So, kamu cakaplah bahan antioksidan bertindak balas melambatkan proses pengoksidaan. So, dia melambatkan proses pengoksidaan. Okey. So, itu sahaja untuk hari ni. Tolong buat pembetulan. Tolong buat. Okay, pelajar tingkatan 4, tolong buat pembetulan. Pelajar tingkatan 5, tolong tengok macam mana cara nak buat. Okey. So, saya minta maaf banyak-banyak kalau saya salah mengajar. Okey, so sampai sini saja. Assalamualaikum dan selamat tengah sejahtera. Okey, bye. Assalamualaikum.